Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif kepada anda di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, satu topik yang cukup relevan dan satu topik yang saya percaya akan menarik perhatian anda yang sedang bersama kami ketika ini secara live dan eksklusif di Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Islamofobia, antara persepsi dan realiti. Dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kanan saya ini kita mengalu-alukan yang berbahagia Tuan Salahuddin Ayub, iaitu Naib Presiden PAS yang lama tidak bersama saya sebenarnya. Jadi Tuan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan kami cukup berterima kasih atas kesudian Tuan Salahuddin untuk bersama dengan kami di Ruang Bicara ini. Dan kita juga mengalu-alukan yang berbahagia Tuan Syed Razak Al-Sagof yang merupakan timbalan speaker Parti Gerakan. Jadi Tuan Syed, apa khabar? Khabar baik. Sihat ya Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Baik, kita nak membincangkan satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, dan seperti biasalah kami juga mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda yang berada di luar sana yang ketika ini bersama kami secara live dan eksklusif di Ruang Bicara ini. Jadi gunakanlah seperti biasa dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 03-2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Kami amat-amat mengalu-alukan apa saja pandangan dan juga pendapat anda yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, bila kita bercakap Tuan Salahuddin tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini, istilah Islamofobia itu sendiri pun sudah menjadi semacam sesuatu yang amat membimbangkan. Islam dan juga umatnya digambarkan sebagai agama yang menggalakkan kekerasan, kekejaman, dikatakan terlalu ekstrim dan sebagainya. Dan apa yang berlaku baru-baru ini di Perancis apabila serangan yang dilakukan terhadap pejabat Charlie Hebdo, seolah-olah ianya meletakkan Islam itu betul-betul sebagai agama yang menggalakkan ekstremisme. Jadi komen Tuan berkaitan dengan perkara ini. Pertama sekali saya rasa yang perlu diperjelaskan adalah tentang prinsip keadilan Islam, prinsip kita dalam menghormati agama yang lain daripada Islam. Saya nak menekankan dulu tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang dalam satu ayatnya, wala tahsabul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu hina benda-benda ataupun sembah-sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip yang harus kita faham, bahawa Islam tidak boleh menghina dan tidak mengizinkan berlakunya cacian terhadap Tuhan-Tuhan, walaupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Maka dengan itu kita akan pergi kepada suatu dimensi yang lebih luas tentang keadilan Islam dan tentang Islam yang sangat menghormati dan menerima agama-agama yang lain. Oleh itu, dalam konteks berlakunya apa yang berlaku di Paris baru-baru ini, prinsipnya kita sangat mengutuk pembunuhan kepada orang awam. Kita sangat menekankan betapa Islam tidak akan mengizinkan sebarang pembunuhan dan halalnya darah yang tidak ada suatu alasan yang benar untuk melakukannya. Namun begitu, saya juga ingin memperjelaskan dalam kita bercakap tentang Islamofobia ini, Barat juga harus melihat daripada spektrum yang sama. Jangan mereka juga ada satu sikap yang tidak adil tentang Islam. Ini kita dapati bagaimana kita melihat berlakunya hipokrasi Barat terhadap Islam. Di Perancis sendiri kita melihat ada undang-undang yang memperkenalkan, contohnya antisemitik, yang memelihara tentang bagaimana perjuangan orang Yahudi. Mereka juga punya undang-undang yang disebut sebagai hate speech, yang diamalkan di Amerika dan sebahagian Eropah seperti di UK, di Belanda dan di Jerman. Jadi dalam konteks ini saya ingin menyatakan bahawa
kalau kita boleh menghormati, Islam boleh menghormati agama orang lain, atas nama freedom of speech, itu bukan satu blank check, itu bukan suatu license untuk kita bercakap apa saja. Kita orang Islam, bagi contohnya kita boleh melakukan ibadah korban atas amalan agama kita, tapi kita tak boleh contohnya mengadakan ibadah korban itu di Batu Cave sebagai contoh. Saya tidak boleh melakukan sembelihan itu contohnya di hadapan rumah jiran saya yang mengandung agama Hindu. Itu contoh bagaimana kita harus ada mutual respect. Yang Barat juga harus faham tentang bagaimana freedom of speech itu bukan satu license untuk mereka menghina. Dan dalam konteks ini kita juga tidak boleh tolerate dengan pembunuhan awam yang dilakukan kepada orang awam. Tapi juga adakah kita boleh mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dihina oleh orang lain? Itu tak payah, saya rasa Al-Qaeda menyuruh kita. Tidak payah orang lain yang menyuruh kita. Kita tahu bagaimana kita harus melaksanakan ataupun kita nak exercise apa yang menjadi hak dalam agama kita. Jadi Barat juga harus adil dalam melihat isu Islamofobia. Bukan ia satu propaganda yang saya rasa dalam sebahagian besarnya memang sengaja diwujudkan untuk mewujudkan suatu keadaan untuk mereka bermusuh ataupun mengajak orang lain bermusuh dengan Islam dan umat Islam itu sendiri. Okey, menarik Tuan Salahuddin, dan saya juga nak berkongsi sesuatu. Saya petik daripada apa yang Tuan Salahuddin sebut, Tuan Syed, tentang freedom of speech, freedom of expression, kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berkarya dan sebagainya. Dan itu seolah-olah ditegakkan sebagai satu benteng yang cukup kukuh, sesuatu benteng yang tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pihak, dan kebebasan itu ingin ditegakkan dari dulu sehinggalah sampai sekarang dan sampai bila-bila. Tetapi pandangan Tuan Syed sendiri, seperti apa yang Tuan Salahuddin sebut sendiri, apakah kebebasan itu juga harus ada benteng, harus ada dimensi yang menjurus kepada sesuatu yang kita harap tidak akan memihak kepada sesuatu pihak saja? Kalau kita lihat daripada sejarah Perancis, semasa mereka menggulingkan raja mereka hingga menjadi sebuah republik, kemudian bila mereka melalui General Lafayette menyokong the American War of Independence sampai ada patung Lafayette berkuda di Amerika, di Washington contohnya. Tapi kita pun tahu dia pentingkan sangat viva la liberté, that means kebebasan. Lepas tu untuk negara dia viva la France. Jadi bila saya tengok baru-baru ni, bila police officer beragama Islam yang meninggal, iaitu Lieutenant Ahmad, jadi dia ada buat Jesuit Ahmad, saya pun Ahmad. Itu sangat baik. Tetapi rata-ratanya mereka yang tidak sensitif kata Jesuit Charlie, I'm also Charlie. Jadi saya kalau orang Islam di what do you call it, di Perancis, kalau saya rakyat Islam beragama Islam tetapi bangsa Perancis, saya tak boleh kata Jesuit Charlie, sebab Charlie Hebdo adalah satu magazine political satire yang menghina Nabi kita, Nabi which is seal of the prophet, Nabi yang terakhir. Buat apa badan caricature, kita pun tak tahu dan tak dibenarkan melukis lakar rupa Nabi, tetapi dia buat kata orang macam baju Arab kata Nabi, tapi anjing, badan binatang anjing contohnya dan sebagainya. Inilah kartun-kartun yang mula dibuat di Denmark, tetapi dia reproduce. Sekarang ni dalam kesedihan 17 rakyatnya yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh ekstremis, dia nak buat satu kempen nak cetak 1 juta lagi caricature yang sama menghina orang Islam, dia buat. Jadi pada saya freedom of expression ada dia punya tahap-tahap, dia punya self-regulating limits kata orang tu. Bagai contoh, seorang hakim daripada Amerika mengatakan, beliau sokong freedom of expression, tetapi when in a packed cinema, one person cannot just stand up and shout fire. Pasal kalau dia cakap fire, nanti semua orang lagi banyak untuk pijak matilah. Tapi freedom of expression lah, dia boleh jerit apa dia suka. Kalau di Thailand, dia ada undang-undang land majestic. Kalau dia cakap buruk tentang raja-raja dia, saya ingat masuk jail tak kurang 5 tahun 10 tahun. Tetapi di Malaysia, dia ada buat gambar orang aksiden dan jenazah aksiden atas jalan ni, dibubur gambar superimpose dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Jadi benda-benda ni yang kata orang tu, you have freedom of expression, but when you cross the limit, there will be repercussion. Bukan saya galakkan orang ekstrim, tapi sebagai orang Islam, kita semua protes yang benda ni tak patut buat. Tetapi dalam satu negara di mana orang Islam dia sendiri yang muda,
banyaknya tinggal di kawasan-kawasan macam HDB ni, housing development yang macam ghettos, pekerjaan tak ada, tetapi badan tegap, pelajaran mungkin ada, tetapi dia pun ada racism. Dia tengok mungkin dia pasal Islam nama dia, lepas tu banyaknya daripada Morocco, Algeria, sebab dulu is French province of Algeria. Jadi dia dalam tu dia tengok kat sana pun dia tengok tak ada keadilan. Kemudian yang menjadi impetus kepada semuanya, ibu segala kemarahan orang Islam sedunia, 60 lebih tahun tak boleh selesaikan masalah Palestin ni. Kita tengok hari tu kemarin saya tengok Presiden François Hollande, di belah kanan dia David Cameron, dia ada juga Netanyahu, the butcher and murderer that should have been arrested, tetapi yang bunuh hanya 5 bulan dahulu. Dalam bulan Ramadan bunuh 2,000 orang Islam Palestin dan juga yang Christian Palestin. 2,000, half of them kanak-kanak dan perempuan. Dan meme menjanamkan mungkin buta, kudung dan sebagainya. Kaki tak ada dan sebagainya, meletup lebih daripada 10,000. Hanya 5 bulan. Tetapi di belah kanan dia Netanyahu as the state VIP to the state of France, to the Republic of France, dan belah kiri dia ada King Abdullah of Jordan dan ada kita punya Presiden Mahmud Abbas. Rakyat presiden sebuah negara yang belum dapat wujud sebab tak ada tanah. By the time dia Yahudi, pasal dia Goy. Goy means people of the tribe. Semua orang sama ada Christian ataupun Islam, they are Goyim. That means they are fodder, firewood for hell, which only heaven can be given to only the Yahudi. This is Zionism. Jadi bila negeri rakyat dia sendiri tengok IS punya video ke Al-Qaeda ke, lepas tu dulu ada kes kalau nak pakai hijab, pakai veil pun tak boleh, dia tengok sana ada satu ketidakadilan. You say it's freedom of speech, this is freedom to wear my religious costume. Dia kata tak boleh. So bibit-bibit kemarahan tu dah ada, dia timbul. Jadi mereka buat yang tu sebab dia sendiri rasa dia sebagai rakyat diperkecilkan kat negara dia sendiri. Okey, kita nak sambung lagi Tuan Syed dan juga Tuan Salahuddin, tapi kita difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian ketika ini. Barangkali ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Encik Syarkawi. Ya, saya. Untuk ahli panel ya. Ya. Kalau sekiranya Amerika Syarikat tidak ganggu-gugat negara-negara Islam lah di Timur Tengah, dan begitu juga tidak benarkan kaum Yahudi menjadikan Palestin sebagai negara mereka, saya rasa umat Islam tidak ada masalah dengan Amerika, Barat serta Yahudi. Apa pandangan ahli panel semuanya? Kerana Barat yang memulakan, yang mana jutaan umat Islam ramai yang dibunuh akibat serangan bertubi-tubi mereka. Puncanya mereka bukan umat Islam, bukan kita. Apa pandangan ahli panel? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah. Satu soalan yang cukup baik sebenarnya. Barangkali Tuan Salahuddin dapat beri respon kepada persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita sebentar tadi. Ya, kalau kita melihat kembali tentang pasca Perang Dingin dan jatuhnya tembok Berlin, maka ada ramai sarjana Amerika, mungkin di belakangnya CIA ataupun puak-puak pelobi-pelobi Yahudi yang meramalkan masa depan Amerika. Soviet Union telah jatuh. Jadi apa ancaman baru bagi Amerika? Jadi dalam konteks soalan tadi, saya melihat suatu tulisan ataupun pandangan daripada Samuel Huntington, The Clash of Civilization. Nampaknya ianya menjadi suatu yang realiti. Amerika mula mencari suatu kaedah baru, strategi baru, bagaimana mereka perlu meluaskan ialah istilah mungkin polis dunia ataupun dikenali sebagai juga state terrorism dalam konteks mengekalkan kuasa mereka. Jadi apa pun yang Amerika buat, Senat begitu berkuasa. Jadi tindakan-tindakan mereka terhadap umat Islam sebagai contoh. Saya beri penekanan tentang apa yang berlaku di Afghanistan dan pemusnahan Iraq. Yang dikatakan pada awalnya adalah isu the mass of the destructive weapon. Kemudian tak ada bukti yang empirical yang boleh mensabitkan ataupun membuktikan Iraq punya WMD weapon. Itu satu yang dunia tahu.
Dan berlakulah serangan dan penghancuran Afghanistan dan juga Iraq. Sebenarnya ada satu tulisan lain selepas itu, belum pun tamat perang itu, maka contohnya tulisan The Pipelines War sebenarnya. Maka apa yang berlaku adalah pergelutan Amerika untuk merebut telaga-telaga minyak dan gas di selatan Asia, di mana Afghanistan adalah laluan utama. Jadi dalam konteks itu kita melihat memang berlakunya apa yang dikatakan sebagai kuasa besar Amerika yang mencari mangsa baru selepas runtuhnya Soviet Union. Okey, kita akan sambung lagi nanti. Kita akan berehat buat seketika, dan kepada anda yang kebetulan bersama kami ketika ini secara live dan eksklusif di ruang bicara ini, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda untuk memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan ini, iaitu 03 2059 4624 dan 03 2059 4625. Itu dua talian yang kami sediakan kepada anda untuk memanggil kami di ruang bicara live dan eksklusif di Bernama TV. Kita berehat dulu. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih bercakap tentang Islamofobia, antara persepsi dan juga realiti. Dan selalunya Tuan Syed, kalau kita lihat daripada insiden-insiden yang berlaku ini, memanglah umat Islam sering dipersalahkan. Dan daripada survei yang dibuat oleh OIC sendiri hari ini terbentang dengan begitu jelas bahawa sudah pun timbul rasa kebencian, sudah pun timbul rasa menyampah, rasa takut dan sebagainya, terutamanya di negara-negara Eropah terhadap umat Islam sendiri. Jadi bagaimana Tuan Syed melihat sekiranya seolah-olah Islamofobia itu benar-benar wujud dan sebagainya, sedangkan itu adalah terminologi yang dicipta oleh Barat sendiri? Sebenarnya banyak definisi-definisi yang tak betul. Bila dia kata Islamofobia, artinya dia fobia, dia takut dengan apa benda yang Islam. Jadi kalau dia tengok orang yang ikut sunnah Nabi, pakai pakai serban, lepas tu yang untuk perempuan yang sampai hingga pakaikan nikab, burka dan sebagainya, dan yang juga guna yang moden punya, kata orang tu telekung contohnya. Mereka semua ada fobia dengan nama-nama Arab ni sebab dia ingat kita ni agama teroris. Sebab dia kata agama kita ni boleh bunuh-membunuh. Dan ada orang yang hijack seperti the new Caliph Baghdadi ni, yang boleh masuk masjid, tiba-tiba dia buat announcement di Baghdad kata dia adalah Khalif. Kemudian bila dia tengok orang-orang, dia sembelih orang yang bukan Sunni, dan orang yang bukan Sunni contohnya dia sembelih gergaji kepala orang berapa kali tak putus. Lepas tu pergi tembak dan sebagainya, video ni dalam lambat. Jadi dia kata itu adalah Islam. Sebenarnya orang-orang gini telah hijack, sebab kita kena faham, kita kena return to the rules of engagement and war in Islam. Nabi Muhammad SAW ada bagi undang-undang. Artinya bila kita nak berperang, bila kita dah declare kita bermusuh, kita berperang. Kemudian bila kita berperang, kita tak boleh bunuh apa yang kita panggil non-combatants. Artinya perempuan,
children, budak-budak, lelaki dan perempuan yang tidak memegang senjata. Dia hanya rakyat biasa, dia tak pegang, tak boleh bunuh. Hanya sampai datang cerita cerita kita punya sahabat Khalif Ali. Saidina Ali bila berperang, dia punya pedang dua mata punya. Bila dia perang dengan orang Quraisy tu, kuda dengan kuda dah jatuh, dia ambil nak tetak saja, orang tu ludah dia. Dia terus tetak ke tepi pasir. Kenapa? Bila orang tu tanya, why you did not kill me? Dia kata pasal kalau dia bunuh, bukan kerana Allah Ta'ala, kerana you ludah. Jadi orang Quraisy tu kata, kalau begitulah besarnya dan hebatnya agamamu, dia sanggup masuk Islam kerana tu, one act. Pasal dia kata dia hanya berperang kerana Allah. Jadi kalau Islam dicaci, Islam macam di Palestin dan sebagainya, patutnya OIC boleh panggil jihad. Tetapi OIC sekarang orang kata jadi OIC is happening, because there is no caliphate system, sebab dia dah destroy the caliphate system. Yang ada mengaku caliphate tu caliphate tipu lah, sebab dia bukan yang adil. Dia bunuh siapa suka hati dia je, tak ikut hukum. Jadi pada saya, orang-orang sebegini dah hijack. Itu yang kita ada global movement of moderates oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita kena mengata pada orang, kita kena moderate sebab Islam is a religion of peace ataupun ad-din. Untuk kata orang tu keamanan. Itu pasal Nabi Muhammad pun Muhammad Al-Amin. Dia semua benda yang baik-baik, tapi benda yang tak baik tak boleh kata sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah mengajar. Kita ada undang-undang dalam pertempuran. Jadi bila dia masuk pasal bom semua satu dalam bas, termasuk orang Islam dan sebagainya dalam Israel di Jerusalem, itu sebenarnya hukum haram sebab dia tak tahu siapa. Tetapi untuk dia bunuh askar Yahudi yang bunuh dia, bunuh satu kabinet Yahudi yang hari-hari keluar perintah untuk menganiayakan dia, itu boleh kita kata halalkan. Tetapi jihad yang betul, bukan sukati kita yang buat ni. Kita nak sambung lagi nanti. Saya juga ingin dapatkan pandangan Tuan Salahuddin berkaitan dengan persoalan ini. Tetapi sebelum itu ada lagi satu lagi panggilan di talian ketika ini. Encik Encik Hamzah Abdullah ada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul sekali ya. Ya, terima kasih banyak ya kerana memberikan saya peluang. Ya, silakan. Saya ingin mengajukan soalan kepada dua tokoh kita malam ni. Ya. Seorang tokoh muda daripada PAS yang sedang insyaAllah bakal mewarisi kepimpinan negara ini. Ya. Saya tengok kedua-dua tokoh kita malam ni boleh bersetuju lah tentang free speech, tentang Islamofobia ni. Cuma saya nak tanya satu je. Ya. Kalau Islamofobia ni di kalangan Westerners lah, di kalangan pemimpin Barat, saya rasa kita boleh terima lah sebab mereka non-Muslims. Ya. Tapi saya nak tanya, di dalam negara kita sendirilah, media cetak, media elektronik juga turut memainkan peranan sebenarnya mewujudkan Islamofobia di kalangan rakyat negara ini. Persendaan terhadap hudud, persendaan terhadap undang-undang yang dicipta oleh Allah ni, menakut-nakutkan rakyat. Jadi tak ada pun sebenarnya perbezaan yang banyak di antara Westerners dengan yang ada dalam negara kita. Kan? Mereka menakut-nakutkan. Sepatutnya media elektronik setiap hari mesti mendidik rakyat negara ini untuk memberi kefahaman tentang Islam. Sebagaimana dia mendidik rakyat untuk faham tentang GST. Walaupun GST ini ditolak oleh rakyat, tapi setiap hari TV menyiarkan pendidikan kepada rakyat tentang apa itu GST. Kan? Kenapa juga media tidak membuat slot program apa itu hudud, apa itu undang-undang Islam? Kan? Panggil ulama-ulama yang mutabar, yang mursyid. Ulama-ulama yang tak ada kepentingan, yang kepentingan mereka hanya kepada untuk menegakkan syariat Allah. Saya rasa itu yang dinanti-nantikan oleh rakyat negara ini, kan? Jadi itu pandangan saya minta komen daripada dua tokoh kita. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Saudara Hamzah, ada Abdullah dari Sabah. Okey, sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan, apa kata kalau kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ya. Saudara Aziz Wonder Rahman sudah pun bersiap sedia sekarang ni. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan Aziz. Saya nak berkongsi pandangan dengan dua ahli panel ni. Pertama sekali kita dapati bahawa Islamofobia ni adalah istilah kebiasaannya adalah usaha untuk menakut-nakutkan dan memberi gambaran yang sebegitu teruk dan negatif terhadap Islam. Ya. Yang mana membuatkan penganut-penganut Islam sendiri ataupun yang
bersedia untuk berjinak dengan Islam ni akan berasa takut dan begitu berjauh kepada agama Islam. Tapi di sini kita dapati bahawa saya nak pergi kepada contoh yang baru berlaku di dalam negara kita, yang mana Erik Paulsen ini adalah didikan peguam. Yang mengatakan bahawa khutbah Jumaat itu menjadi unsur-unsur menyebut ke ekstremis. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada Erik Paulsen sendiri, berapa kejadian yang telah berlaku akibat daripada khutbah Jumaat? Kerana kalau sekiranya dia tidak dapat bercakap secara bukti yang sahih, maknanya di sini dia sengaja memberi satu gambaran bahawa dia sendiri pun adalah pengajar kepada Islamofobia. Apa pandangan ahli panel? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Aziz Wang Abdul Rahman. Jadi banyak persoalan-persoalan yang ingin dikongsikan oleh pemanggil kita. Tetapi sebelum tu barangkali Tuan Salahuddin, ada juga pandangan sebelum kita berehatlah, ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin berlakunya keadaan yang terpaksa dialami oleh umat Islam di seluruh dunia itu adalah kerana sikap dan juga sifat umat Islam itu sendiri ketika ini. Dikatakan umat Islam tidak bersatu padu, umat Islam sering bertelagah di antara satu sama lain dan akhirnya membuka satu ruang yang cukup menarik bagi pihak-pihak luar untuk mengambil kesempatan itu, menagut di air yang keruh, dan akhirnya yang mendapat penghinaan, yang mendapat cacian ialah umat Islam itu sendiri. Komen Tuan tentang perkara ini. Itu mungkin satu faktor yang penting untuk kita lihat kembali tentang sejarah umat Islam apabila kita tidak ada lagi satu sistem khalifah selepas jatuhnya Khalifah Utsmaniyah tahun 24. Namun begitu, saya rasa itu bukan satu alasan untuk kita tidak boleh maju ke hadapan. Saya rasa dengan kesedaran yang ada dan dengan beberapa pendekatan politik yang kita mampu untuk laksanakan, saya juga yakin bahawa kita boleh untuk maju ke hadapan. Seperti Qatar pun paling tidak bagi saya, dengan adanya Al Jazeera sebagai contoh, yang boleh menyaingi BBC, yang boleh menyaingi CNN dalam melaporkan tentang negara umat Islam, tentang media yang harus menjadi satu elemen penting dalam mempengaruhi masyarakat dunia. Saya tidak nampak unsur perpecahan itu kita tidak boleh maju ke hadapan. Tetapi mestilah ketua-ketua negara umat Islam mesti mengambil satu sikap untuk melakukan anjakan untuk kita memperlihatkan bahawa dengan kesatuan pemikiran kita, dengan Islam yang menjadi agama kita, kita boleh memandu dunia masa depan dengan pendidikan, dengan daya intelektual kita dan juga dengan kekuatan ekonomi yang kita miliki. Tidak ada negara yang Allah bagi semewah negara umat Islam dengan emas hitam, dengan hasil ekonomi tanah yang subur. Kenapa kita tidak boleh bangkit dengan kekuatan ini? Jadi bagi saya adalah penting untuk kita melihat ke hadapan dan tidak memandang ke belakang atas nama perpecahan ataupun kelemahan kita, tapi harus ada satu inisiatif yang boleh kita laksanakan untuk masa depan umat Islam dalam dunia ini. Itu bagi pandangan saya. Okey, kita akan cuba dapatkan pandangan Tuan Syed juga berkaitan dengan soal ini, Tuan Syed. Ini juga menarik bila Aziz tadi menyentuh tentang kenyataan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh seorang insan yang bernama Erik Paulsen dan sebagainya, dan itu juga menjadi satu isu yang sedang dibincangkan di seluruh negara ketika ini. Tapi apapun, kita akan berehat sekali lagi, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi secara live dan eksklusif bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita berehat sekali lagi. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip
dan sensasi. Semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Telisini Bukan Sekadar Hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih bercakap tentang Islamofobia, antara persepsi dan realiti, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tuan Salahuddin Ayub, iaitu Naib Presiden PAS, dan kita juga bersama dengan yang berbahagia Tuan Syed Razak Al-Saghof, Timbalan Speaker Parti Gerakan. Jadi menarik tadi komen Tuan Syed daripada Aziz Awang Abdul Rahman menyentuh tentang apa yang panas sekarang ini ialah tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Eric Paulson itu sendiri. Jadi serengka-ringkasnya komen Tuan Syed tentang soal ini. Pada saya, kita kena lihat tentang statement tweet dia yang terbaru, iaitu mengatakan JAKIM patut rein in extremism pasal tiap-tiap Jumaat extremism is going on lah. Jadi dia tentang cerita tentang kita punya khutbah Jumaat. Khutbah ataupun sermon by the khatib, ini semas. Artinya kalau kita pergi tak ada khutbah, maka tak ada sembahyang Jumaat lah. Not valid the sembahyang Jumaat. Kemudian saya pun 2 minggu lepas ke 3 minggu saya ada di Sabah, sandakan di Masjid Jamik kat bandar tu. The whole khutbah cerita pasal kebersihan masjid dia. Surau dia, tandas dia, tempat awam dia, supaya orang Islam kena holiness, cleanliness is next to godliness, kena bersih dan sebagainya. Jadi dia ada tema dia, dia pejabat agama akan buat. Contohnya bila Yahudi dan Zionis serang Palestin, hari Jumaat selalu minta doa dan kata benda ni tak betul. Umat Islam kena bagi whatever assistance yang boleh lah. Sebab kita ni kalau negara yang kuat ada zaman khalifah, kita kata perang, jihad aja semua orang pergi bantulah. Tapi pasal dah tak ada dan OIC tak buat apa-apa. So pada saya, kita kena tengok series of tweet Eric Paulson ni. Sebelum ni dia ada banyak lagi tweet. Tweet tentang yang kita bising pasal kata I want to touch a dog ni. Yang orang tu dengan bangga kata boleh touch the dog, tapi tak cerita tangan mesti kering. Lepas tu dog ni bukan untuk cium-cium sebagai pet. Dog ni kena bubur kat rumah, dalam luar rumah dengan dia punya pondok dan jaga kebersihan, hantar doktor semua untuk jadi apa? Untuk guard dog, atau untuk hunting, atau untuk tracker cium bom dan dadah contohnya. Tapi bukan untuk cuddly ambil tidur sama dalam katil contohnya. Sebab bila anjing masuk dalam rumah, malaikat tak masuk. Sebab ada cerita Rasulullah satu hari isteri ni kata malaikat tak masuk sebab rupa-rupanya ada anjing dalam rumah bawah katil, tak tahu kena halau keluar dulu. So kita punya undang-undang, dan dia kalau tak tahu, dia patut kata tak tahu. Jadi kalau benda tak arif, jangan masuk campur. Ini hal orang Islam. Jadi orang Islam, which is 60% of this country, get very sensitive. Tapi kalau dia cerita pasal hak asasi dari segi sudut dia, tapi tak melibatkan Islam, pasal hal hak asasi dan kemanusiaan, kita biarlah dia bercakap sebab dia legal expert. Tapi dia dah trespass dalam benda yang hak kita. Itu pasal kita marah. Okey. Satu lagi aspek yang juga menarik Tuan Salahuddin, ya. Kalau ini saya ingin dapatkan pandangan peribadi daripada Tuan sendirilah. Kita bercakap tentang kesederhanaan, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sedang memperjuangkan falsafah yang dipanggil sebagai wasatiyah ataupun kesederhanaan ini. Apakah Tuan melihat bahawa ini mungkin satu langkah yang berkesan sebenarnya untuk mengawal supaya umat Islam tidak melampaui dari segi tindakan dan sebagainya, dan akhirnya dicop sebagai ekstremis?
Kita bermula dengan mengambil daripada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu konsep kesederhanaan yang cukup menarik yang Allah kemukakan kepada umat sejagat ini, ya. Saya memang memberikan satu penelitian, ya, kepada konsep ini, di mana memang konsep sederhana ini memang kita harus praktikkan di dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks Erik Paulson tadi, ya, kalau saya berpeluang untuk berjumpa dengan beliau dan meminta beliau menunjukkan, ya, contoh-contoh dalam khutbah yang boleh menimbulkan satu suasana yang tidak baik, keganasan contohnya, supaya kita boleh perbaiki. Itu konsep Islam. Itu kesederhanaan yang kita nak beri mereka contoh. Kita tidak pandang siapa yang bercakap. Kalau dia kata itu salah, maka kita salah. Okey. Kemudian kita juga nak bertanya dengan Erik Paulson, apa pandangan dia terhadap filem Da Vinci Code, The Prophet, yang begitu menghina Islam, dan filem Fitnah yang diarahkan oleh Geert Wilders, seorang ahli parlimen Belanda. Jadi dia harus juga berlaku adil dalam dia melahirkan kebimbangan terhadap Islam, dengan mungkin salah faham terhadap khutbah yang dia dengar daripada Jakim. Dalam dia cuba untuk mungkin mau menjadikan dirinya supaya berhati-hati dengan keganasan. Tapi dalam konsep kesederhanaan Islam, saya rasa engagement itu lebih penting, ya. Walaupun Barat mereka sangat kagum dengan freedom of speech, freedom of expression, tetapi dari segi falsafahnya dia tersasar daripada kemurnian kebebasan itu sendiri, ya. Kita tidak boleh menganut doktrin Machiavelli, the ends justify the means. Kita harus menentukan matlamat kita dan kemurnian yang nak kita capai. Islam sendiri jelas bahawa dalam konsep kesederhanaan itu kita harus, bottom line-nya adalah meletakkan segala-galanya di tempat yang sebenarnya, untuk mengelakkan berlakunya kezaliman. Itu saya rasa satu yang harus kita berikan perhatian. Dan dalam konteks juga tadi saudara Hamzah Abdullah, yang daripada Sabah, yang bercakap tentang bagaimana media seharusnya lebih memberikan ruang untuk Islam berbicara. Ini juga saya rasa satu perkara yang harus negara kita sendiri mengambil perhatian. Media mesti diberikan kebebasan untuk memberikan segala bentuk perbincangan, diskusi. Gelanggang ini harus diberikan, ya. Dalam konteks kita tidak mahu berlakunya apa yang dikatakan keganasan dalam konteks kebebasan itu disekat. Ini juga satu faktor yang harus kita lihat. Mungkin di Barat itu berlaku kes-kes yang terpencil apabila mereka tidak boleh menzahirkan suara mereka. Islam tidak boleh menampilkan ajarannya. Maka kita tidak boleh menafikan akan berlakunya kekecewaan di kalangan umat Islam, khususnya di Perancis sebagai contoh. 12% penduduk Islam di Perancis, disparity-nya sangat luas, sangat melebar. Keadilan tidak diberikan, peluang pekerjaan tidak diberikan dengan bentuk yang adil. Penjaranya dalam kadar 12%, 60% adalah umat Islam. Ini harus kita lihat bagaimana Barat harus juga melihat tentang dalam mereka cuba untuk menjadi juara di dalam demokrasi, kebebasan bersuara, tapi hak mereka, social justice itu
perkara yang sangat penting untuk dilihat berlakunya keadilan kepada umat sejagat ini. Bila Tuan Salahuddin menyentuh tentang berlakunya ketimpangan dalam social justice itu sendiri, terutamanya di Barat, apakah Tuan Syed melihat bahawa itulah antara sebab penyebab mengapa sifat ekstremisme itu mula ataupun mudah menular, terutamanya di negara kita sendiri pun sudah mula kita lihat bagaimana pengaruh IS misalnya telah pun mula berjaya mempengaruhi beberapa orang rakyat Malaysia sendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat perkara-perkara seperti ini? Sudah tentu kalau di Perancis, kalau kita tengok, dia dulu ada banyak orang Islam daripada Morocco dan juga daripada Algeria. Sebab Algeria is a French province of Algeria. Sebenarnya provinsi dia. Di sana bila mereka menuntut kemerdekaan pun banyak beratus-ratus ribu orang mati. Kemudian bila dia sudah masuk jadi ke Perancis, jadi rakyat Perancis, asimilasi, tapi social justice tak ada. Ramai yang muda-muda, dia punya housing teruk dekat kawasan-kawasan macam ghetto. Macam Harlem ni tempat kalau kat US yang ghetto, kerjaan tak ada. Lepas tu kalau dia pergi college ke, community college ke, bila nama dia ada Arab-Arab sikit, dia ditindas. Macam second class citizen dan sebagainya kan, contohnya. Jadi bila benda ni berlaku, dia jadi very fertile ground untuk IS dan Al-Qaeda mainkan video supaya berjihad. Lepas tu dalam cara hidup dia pula, mungkin semayang dia kurang, agama dia pun kurang walaupun dia tahu mengucap, cara minum French wine dan sebagainya pun biasa contoh. Jadi tiba datang satu yang mengatakan kalau kamu mati jihad, dosa semua habis, macam kain lampin, beranakkan lampin putih dan dapat syurga terus melalui siratul mustaqim. So this is a very interesting proposition tau kepada orang yang dalam tu semangat pun tak ada, selalu keluar masuk jail, duit pun susah nak cari. Jadi tiba-tiba ada peluang yang kata kalau kita melawan semua yang buruk kepada tindasan kepada Islam ni, boleh bunuh Bashar al-Assad dengan orang dia yang selalu bunuh banyak orang Sunni ni, dia boleh dapat syurga. Jadi kalau dia pergi dan kalau dia tak mati di sana, dia balik, dia dah dapat kelebihan dengan skill buat bom, skill berperang ni for urban warfare ni. Dia pun bila apa tak marah, dia buatlah hal tu, dia pergi supermarket lah, dia hold up one kosher store yang dia tahu banyak orang Yahudi dan sebagainya. Sama juga di Malaysia, dia ada rekrut orang yang katanya ada berani mati dah pertama kali, orang Melayu, orang Islam kita Melayu sudah letup diri dia bunuh askar-askar di sana, contohnya di Syria. Jadi pada saya benda ni sangat penting kerana agama Islam adalah satu agama tentang keamanan. Kita hanya bertindak atas kuasa kekerasaan bila kita nak kita nak champion bila Islam ditindas, keluarga kita ditindas, negara kita diserang oleh musuh luar. Contohnya baru kita kata kita berjihad. Tapi selalu bila you sebut soal itu, Bang Keli, Tuan Salahuddin, alasan yang digunakan itulah dikatakan bahawa Islam sering ditindas, umat Islam pula juga sering ditindas dan sebagainya. Dan bila mereka bertindak, mereka juga dipersalahkan. Jadi ini yang menimbulkan konflik sebenarnya bila kita bercakap tentang pemikiran yang mana betul, yang mana tidak. Apakah berjihad itu salah, berjihad itu tidak menepati sasaran dan sebagainya. Tuan, istilah jihad itu tidak boleh disalahgunakan. Dia bukan satu seperti Barat sebagai satu license untuk bunuh ataupun kita bertindak sesuka hati. Jihad itu ada fiqhnya, ya, ada kaedahnya yang para ulama telah memperjelaskan tentang penggunaannya. Jadi kemudian jihad itu tidak boleh kita gunakan untuk membalas dendam kepada orang lain. Two wrongs doesn't make one right. Kita tidak boleh menganut falsafah itu. Jadi dalam konteks itu tadi saya juga melihat bagaimana, ya, contohnya telah disebut tadi bagaimana Islam itu dia memberikan keadilan. Rasulullah SAW itu memberikan keadilan walaupun dirinya ataupun keluarganya menerima akibah daripada kezaliman orang lain. Dia tidak boleh membalas kezaliman itu. Oleh itu saya melihat berlakunya kelompok-kelompok yang cuba untuk memberikan ataupun ekspres rasa tidak kepuasan hatinya itu. Ya. Tetapi Islam tidak boleh kondon, tidak boleh mengizinkan pembunuhan awam. Dalam apa jua keadaan sekalipun. Ya. Ini Islam. Ya, kamu tidak boleh. Kita mesti dalam perang, fiqahnya macam mana? Kamu tak boleh bunuh perempuan, kanak-kanak, orang tua. Kamu tidak boleh merosakkan tanaman-tanaman, buah-buahan, gereja.
biara orang Yahudi, kamu tidak boleh usik. Begitu. Itulah sebenarnya suatu keadilan, suatu kesaksamaan yang Islam tunjukkan. Jadi kepada mana-mana kumpulan ini, saya PAS sendiri sebagai contoh memberikan satu pendirian yang sangat tegas. Tidak boleh mengizinkan pembunuhan awam ini. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu kerosakan yang mereka ataupun musuh cuba untuk lakukan kepada kita, maka kadar itu, kalau perang-peranglah, kalau kita perlu berdamai, kita berdamai. Kalau perlu kita ceasefire, kita akan ceasefire. Itu kaedah yang Islam seringkali mengajar kepada kita. Tapi untuk melakukan pembunuhan awam ini, itu tidak boleh diizinkan. Kecuali ia dilakukan oleh state terrorism dalam konteks Zionis, Israel, itu satu yang kita harus perangi mereka kerana kezaliman yang mereka lakukan. Baik, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi beberapa persoalan yang ingin saya kongsi bersama Tuan Salahuddin Ayub dan juga Tuan Syed Razak Al-Saghof di Ruang Bicara live dan eksklusif Bernama TV. Ekonomi dunia, berita terkini, isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov.my. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi saya ingin mulakan dengan Tuan Syed Razak Al-Saghof. Jadi pandangan Tuan Syed sendiri bila kita sentuh tentang Islamofobia ini, tekanan yang terpaksa dan akan terus dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara barat sendiri, dengan peristiwa-peristiwa yang telah pun berlaku setakat ini. Jadi harapan Tuan Syed sendiri dan kepada umat Islam, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Saya berharap dengan peristiwa terbaru ni di Paris, rakyat Paris sendiri kena lebih tahu tentang apakah itu Islam. Melalui YouTube dan Mr. Google ni dia boleh belajar. Sebab saya tengok satu daripada kebaikan, walaupun pada mulanya World Trade Center bila berlaku oleh Osama bin Laden menyerbu, memang betul orang Islam dicaci, ada rumah sembahyang kita, surau kita, masjid kita, musallah kita kena firebomb dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa tahun, sebenarnya ramai orang Amerika lebih tahu tentang Islam, dan ramai mat saleh putih orang Islam ni, yang Amerika ni memeluki Islam. Sebab dia cek apa benda ni. Jadi kerana dia cek, ada kebaikan yang keluar. Tapi sementara ni a big disservice lah. Sebab sekarang kat Paris ni fobia. Jadi sebenarnya Islam dia kena kaji. Yang buat ini hanya beragama Islam, ada mengucap, tapi membunuh rakyat yang tak berdosa, non-combatants dalam sesuatu perang yang bukan perang. Ya. Jadi mereka tetap akan diadili oleh Allah Ta'ala,
akan dipunish for what they have done. Tetapi Islam bukan mereka. Islam ada sebuah agama ad-din, a way of life yang perfect, daripada cradle to grave, kata. Dia senantara, dia semua ada tentang semua yang patut dan tidak melalui Al-Quran dan juga dengan sunnah-sunnah Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dan sebagainya, in the traditions of the Prophet. Jadi undang kata begini, tradisi Nabi Muhammad SAW macam mana dia praktikkan, the implementation of the undang. Jadi kalau kita kaji betul-betul, agama Islam adalah agama yang peace. Dia bukan agama yang sepatutnya yang mereka tunjuk sebagai Al-Qaeda, daripada Islamic State dan juga. Jadi kita harus menegaskan dengan sekeras-kerasnya bahawa perbuatan mereka itu adalah un-Islamic. Hanya happen to be a group of people who are Muslim yang kecewa yang buat begitu kerana sebab-sebab underlying factors di negara Perancis contohnya. Tetapi Islam bukan ditunjuk oleh mereka dan itu bukan adalah Islam. Dan Malaysia lepas 57 tahun merdeka, we are able to live in coexistence. We tolerate, we accept 40% lain yang bukan Islam supaya kita boleh hidup dengan aman damai dan masing-masing dapat hak mempraktikkan agama masing-masing without compulsion. Tidak ada paksaan. Ya, okey, Bang Khalil, kalau kita dapat pandangan daripada Tuan Salahuddin sendirilah, reaksi dan juga tidak balas yang akan dialami oleh umat Islam terutamanya di negara-negara barat itu pastinya satu cabaran yang cukup hebat kepada mereka. Dan mungkin negara kita masih lagi bertuah, Tuan, kalau kita lihat kepada situasi apa yang Tuan Syed sebut tadi. Jadi nasihat dan juga pandangan Tuan Salahuddin sendirilah, bagaimana umat Islam harus mengukuhkan keimanan mereka dalam menghadapi saat-saat genting seperti ini. Kalau kita melihat di Eropah dan di Amerika, kajian terbaru yang saya masih ingat tahun 2012 mungkin 2013 begitu, kebangkitan ataupun peningkatan minat rakyat Amerika dan Eropah tentang Islam telah begitu meningkat. Di London, di UK sendiri terpaksa dipinda beberapa akta untuk memastikan gereja tidak boleh dijual. Kan umat Islam telah menjadikan di masjid di atas kemampuan umat Islam di UK untuk membeli ataupun menjadikan dia sebuah masjid. Dan demikian juga kita melihat tentang kecenderungan anak-anak muda di Eropah yang begitu meningkat. Ini hasil saya lihat daripada beberapa kertas kerja yang dibentangkan oleh Robert Fist dan juga John Esposito. Mereka bukan Islam, tapi mereka melihat tentang trend minatnya anak-anak muda tentang Islam itu begitu meningkat. Maka dengan sebab itulah saya yakin Islamofobia ini dipopularkan di Barat untuk menyekat kemarahan ini. Jadi oleh itu saya dah sebut tadi, walaupun kita tidak boleh mengenang tentang kejatuhan Osmania, tetapi dengan keupayaan intelektual, kekuatan ekonomi yang digebelingkan oleh orang-orang Islam hari ini, khususnya di Barat, kita mampu sebenarnya untuk melakukan apa yang kita mampu pada hari ini. Dan dalam konteks Malaysia, saya harus memberitahu bahawa peluang untuk Islam menempatkan dirinya harus diberikan peluang. Dah sampai masanya bagi saya untuk kita memberikan pengetahuan yang benar kepada orang bukan Islam tentang keindahan Islam. Sekiranya kita menutup pintu-pintu ini, maka saya cukup bimbang nanti pergeseran dan ketidakkefahaman itu menjadi semakin meluas, dan ini sangat berbahaya untuk masa depan negara Malaysia yang begitu kita sayangi. Kita mahu hidup dalam negara ini dalam masyarakat berbilang kaum. Kita mesti wujudkan budaya mutual respect, saling hormat, dengan hanya kita memberikan mereka pengetahuan Islam yang sebenarnya. Oleh itu media, social media harus lebih bertanggungjawab dan ambillah apa pun atas nama demokrasi ada pada hari ini, PAS sendiri memilih jalan demokrasi supaya kita dapat untuk memberikan pandangan-pandangan kita mengikut lunas-lunas perlembagaan. Dan saya harap media dan apa juga ruang yang ada pada hari ini memberikan
kebebasan untuk kita menyuarakan tentang Islam itu kepada masyarakat. Itu harapan saya kepada untuk generasi kita pada masa akan datang. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Salahuddin Ayub, Naib Presiden PAS, dan terima kasih kepada Tuan Syed Razak Al-Sagaf, iaitu Timbalan Speaker Parti Gerakan, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Masa mungkin terlalu suntuk sebenarnya Tuan Salahuddin, dan bila kita menyentuh tentang peranan media, ini juga satu aspek yang cukup menarik sebenarnya, dan saya sendiri merasa cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Tuan Salahuddin dan juga Tuan Syed Razak Al-Sagaf dengan pandangan-pandangan yang berbeza, tetapi sekata sebenarnya bila kita bercakap tentang Islamofobia ini, dan kita harap jemputan-jemputan kami di masa-masa yang akan datang akan disambut dengan gembira oleh Tuan Salahuddin dan rakan-rakan dalam PAS sendiri, dan kita harap kita juga mungkin boleh membawa parti-parti lain, wakil-wakil daripada parti-parti politik yang lain untuk sama-sama duduk semeja bersama dengan saya di ruang bicara ini, kerana inilah matlamat yang ingin kami capai melalui ruang bicara ini, untuk mendapat pelbagai pandangan dan juga pendapat daripada pelbagai pihak, tak kiralah apa fahaman politik yang mereka anuti. Jadi terima kasih kepada anda yang memberi tumpuan bersama kami di ruang bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu yang pasti. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.